siapa yang tak sihat ke? Ke semua orang sihat? Okay, Alhamdulillah. Emily sihat. Yang lain? Sihat tak? Ya, Alhamdulillah. Alright. So, thank you yang reply, yang respon Okay, so tanpa membuang masa lagi, saya nak minta Zafri, baca doa Zafri. Baca doa. Hello, Zafri. Dengar tak? Alamak, lambat dah budak. Okay, Aidil. Aidil Ashmal baca doa. Saya lag ke? Saya lag ke? Ke korang tak dengar suara saya? No. Okay je? Okay je. Kenapa macam tak respon? Sini. Aidil mana Aidil? Aidil Ashmal. Baca doa. Hai. So baca doa je pun. Adam. Ya, Adam baca doa Adam. Ustaz, siapa boleh baca doa ke ni? Perempuan lah, perempuan. Siapa boleh buka mic baca doa? Laki tak boleh pakai. Kita tak ada siapa nak baca doa. Okey. Tak payah baca doa. Tenang. Okey, so kita mulakan kelas kan? Sebab semua orang tak nak memohon kepada Tuhan kan? Rasa diri tu bagus, tak apa. Kita teruskan merasa kita ni bagus sangat kan? It's up to you, korang. Tak dengar? Tak dengar ke suara saya? Awak ni dengar tak awak ni suara saya? Jelas tak? Dengar je ha? Kenapa Adam tak dengar? Sangkut-sangkut tak awak ni? Ke okey je? Kat rumah saya tak hujan dah. Malam ni hujan. Malam ni dah tak hujan dah. Adam cuba left lepas tu masuk balik. Kau ni baca doa ni. Boleh buka mic tak awak ni? Boleh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana saya lupa. Allahumma ftah. Allahumma ftah li Allahumma ftah alaina. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب عسر ولا تعسر يا رب العالمين. Dia nak baca ni dah. Apa tu? Doa kunut dah. Allahumma hdini fiman hadait. Email pula kan? Awak ni. Nasib baik ada yang menghiburkan lah. Di awal-awal kelas ni. Alright. Okay, so saya tengok ramai ni. Okay, Alhamdulillah. Korang masih bersemangat lagi. Okay, so sebelum kita mulakan topik baru, which is bab 9, iaitu lokus dalam 2 dimensi, saya nak tanya dulu, apa yang kita dah belajar dalam bab sebelum ni? Bab 8. Cuba korang senaraikan dekat chat box, apa yang you all ingat? Maksudnya ingat ke, faham ke, anything. Nak tulis
Satu perenggan pendek pun boleh, nak tulis dalam point pun boleh, asalkan korang tulis. Apa yang korang ingat dan faham. Tak payah buka nota. Macam, aku rasa bab 8 ni kita belajar ni. Apa dia? Cuba tulis ni. Saya buka checkbox ni, you all tulis. Apa? Okay, sedap. Amalia ingat sedap. Ya. Makanan memang tak boleh dipisahkan. Okay. Okay, Sata mengufuk, Sata mencancang. Lagi? Boleh, beli bab 7. Apa yang awak ingat daripada bab tu? Apa dia yang awak ingat dalam bab tu? Pelan, sisi, depan. Lagi? Pelan, okey. Lagi. Boys mana boys? Ya Allah, boys. Korang ni dah lah sejemput je. Malukan pula tu. Ujuran ortogon, okey. Lagi? Lukisan berskala. Lagi? Apa lagi kita belajar dalam bab 8? Apa lagi yang korang ingat dalam bab 8 tu? Okey, seminit lagi. Apa lagi korang ingat dalam bab 8? Okey, soalan saya. Pelan. Pula dah. Dilukis berdasarkan satah apa? Bab 7 kan? Bab 7. Sorry. Bab 7. Minta maaf saya. Bab 7. Ya, awak betul. Saya salah. Bab 7. Pelan dilukis berdasarkan satah apa? Kita ada 2 satah kan? Satah apa? Untuk lukis pelan. Pelan. Okey. Ada orang cakap satah mencancang. Okey. Yang lain? Pelan. Pelan. Saya masih tak cakap betul, tak cakap salah. Saya nak tengok beberapa jawapan dulu. Pelan. Pelan. Mana yang lain ni? Come on. Okey, Emily cakap ufuk. Tak apa, saya faham walaupun awak tak typo. Ya, pelan, satah, mengufuk. Kenapa? Sebab pelan tu kita tengok daripada belah atas. So, ini atas dia kan? Kita akan tengok daripada atas. So, lukis satah, mengufuk. Okey. Ini makanan yang harus ada di rumah saya ketika malam masak ya. Okey. So, next. Kalau kita nak lukis sisi, tak kisahlah sisi kiri ke, kanan ke, depan ke, belakang ke. Biasanya kita akan di sisi kiri, kanan dan depan. Okay. So nak guna satah apa? Nak lukis sisi tu. Yes. Kalau sisi, kita akan guna satah mencancang. So contoh kita nampak ni kan. Kita akan tengok dekat sini. So tengok ke sini. Lukis dekat belakang ni. Kertas tu umpama satah mencancang. Kertas tu berdiri lah. Senang cerita kertas tu berdiri. Yang tadi kertas tu baring macam ni. Mengufuk. Okey. Soalan saya yang seterusnya. Kalau diberi satu lukisan, macam mana awak nak lukis dia dalam satu pelan yang penuh? Dia ada sisi hadapan, sisi, pelan. Macam mana kita nak tentukan? Pertama sekali kena tentukan apa? Sebelum nak mulakan lukisan tu. Ingat lukisan tu apa yang penting? Yang fully sketch tu. Lukisan full. Ya, sisi duduk mana? Okey. Itu agak penting. Tapi pertama sekali kita isi siapa dulu? Sebelum sisi, kita isi siapa dulu? Nak tahu sisi tu kat mana? Kita mesti isi satu benda ni. Belan? No. Yes, kita isi sudut dulu. So, sudut berapa darjah?
Berapa darjah sudut tu? Yes, 45 darjah. So kalau sisi belah kanan, sudut belah mana? Yes, sudut belah kiri. Kalau sudut belah kiri, sisi belah kiri, sudut belah kanan. Okey. So katalah kita ambil sisi belah kiri tadi. Okay, sisi belah kiri So ini kanan saya, ini kiri saya. Okey. So sisi belah kanan, sudut belah kiri. Okey, macam mana kita nak tahu sisi nak lukis kat mana, depan nak lukis kat mana, pelan nak lukis kat mana. Okey, so ini sisi kan. Kalau atas tu, siapa duduk atas, sisi pula lah. Ini sudut. Siapa duduk atas sudut? Ya, sisi. Okey, sebelah sisi. Depan. Bawah depan. Ya, pelan. Ya. Alright. So good. Maksudnya masih ingat. So topik ni senang je sebenarnya. Yang penting awak tahu. Sebenarnya bahagian 4 tu awak tak payah buat. Biasanya kertas exam dah buat kan. Cuma awak kena buat yang 1 cm ataupun 0.5 cm jarak tu je. Kena buat jarak semua tu. So boleh terus lukis je. Yang penting ingat, kalau ada huruf yang sama, maksudnya dekat sisi yang sama tu, ada depan dan belakang. Contoh, ini garisan AB. Tapi kat belakang ni ada CD juga. So, AB ni tadi, kenalah A/C, B/D. Itu jangan lupa lah. Sebab itu kira labeling lah. Labeling kena betul, lukisan kena betul, semuanya kena betul. Kalau salah, automatically salah lah. Okay, ada soalan tak? Bab 7. Ada apa-apa nak tanya? Ada. Okay. Ini aku suruh baca doa tadi, tak nak baca. Okay. Alright, so tak ada apa-apa nak tanya. Okay, so untuk hari ni, kita akan masuk bab 8, iaitu bab yang terakhir untuk tingkatan 3. Okay, so saya ceritalah plan saya. Okay, untuk hari ni, kita akan belajar buat satu-satu lokus. Maksudnya, lokus akan ada 5. Tapi kita akan buat, hari ni kita akan belajar satu-satu. Macam mana nak lukis lah. Jawab soalan berdasarkan satu lokus. Dan minggu depan kita akan jawab soalan sahaja dan juga buat lokus yang melibatkan 2 lokus dalam satu soalan. Okey, minggu sekali lagi kita akan mula jawab past year paper. So past year paper tu saya akan ambil merata-rata lah daripada sekolah lama saya, daripada Google, daripada buku kan. Mana-mana yang saya jumpa. Tapi sebelum kita buat past year paper, biasanya saya akan minta you all request mana-mana bab yang korang rasa nak repeat. Maksudnya macam tak faham. Bab ni saya rasa kena repeat lah. Cikgu saya tak faham bab ni. Nanti saya akan buat keluar. Okay, so contoh dia. Sekejap. Saya rasa saya dah buat kelas lain ni. Buat kelas hari Rabu, dia dah habis dah. Serius. Diorang awal dengan saya daripada tahun lepas lagi. Alamak, tak ada pula. So nanti saya akan buat macam satu undi, macam kita buat kelas ganti tu kan. So saya akan buat bab. So korang boleh pilih berapa banyak pun bab korang nak pilih untuk kita repeat balik. Tapi repeat tu bukannya bermakna saya ajar betul-betul macam saya ajar korang mula-mula kan. Tak. Kita akan buat berdasarkan soalan dan macam identify lah soalan tu tanya apa sebenarnya. Nota saya tak akan bagi dah sebab nota benda yang sama. Buat apa nak bagi 2 kali kan. So nota benda yang sama. Tapi kita start daripada bab 1 ke? Kelas kita. Bab 1 kan saya macam lupa pula. Ya ke tak? Form 3 Selasa. Tak bab 1 kan? So bab 1 lah. So bolehlah pilih daripada bab mana-mana kan. Bab 3 ke, bab 4 ke. It's up to you. Tapi ini lepas kita settle bab 8 ni lah. So hari ni kita fokus bab 8. Minggu depan kita buat latihan bab 8 dan insyaAllah kalau minggu depan bab 8 dapat settle cepat, kita boleh teruslah kepada ulang kaji. Okay. Sebab final exam macam lambat lagi kan. Tapi form 3 ni syllabus dia memang sikit. Tak dinafikan. Mudah daripada form 1 dan form 2. So sila bersyukur. Okay. So pengenalan bab 8. Okay. Bab 8 ni sama macam bab 7. Dia
bab yang akan sumbangkan banyak markah dalam paper SPM. So, sila ingat, sila salin nota betul-betul, simpan, tulis betul-betul tu maksud saya supaya you tulis, bila you tulis cantik betul-betul kan, korang tak adalah rasa macam, okay macam ni lah. Korang nak baca kan nota korang tulis sendiri. Kalau buruk, korang pun tak selera nak baca. So, bila cantik macam korang semangat sekejap. Semangat kan. Tentulah lebih kurang. So, saya bagi nota ni untuk you all. Untuk you all guna sampai SPM, okay? Tak kisahlah. Okay. So, kita pun dah habis jam mukadimah Banyak betul baby. Okay. So, hari ni kita belajar bab 8, locus dalam 2 dimensi. Okay. So, locus ni apa dia? Locus ni ialah anggaran pergerakan satu objek dalam satu satah. Satah ni maksudnya situasi lah. So, anggaran tu contoh. Katakanlah saya ada macam mana? Kita meja ni. Okay, saya ada benda ni. Itu saya tak tahu benda apa menyangkut ke. Okay, katalah saya lepaskan dia. Apa yang jadi dekat dia? Adakah dia jatuh dalam keadaan tegak? Ataupun berpusing-pusing? Ataupun zigzag? Cuba you all teka. Ini soalan senang ni untuk locus. Ni saya jatuhkan. Apa jadi? Adakah dia jatuh dalam garis lurus? Ataupun dia jatuh dalam berpusing-pusing? Ataupun dia jatuh dalam bentuk zigzag? Lurus macam ni. Zigzag macam ni. Pusing macam ni. Dia tak jatuh-jatuh lah cerita dia. So apa korang rasa? You rasa apa? Okay, awak ni cakap jatuh pusing. Bukan jatuh. Jatuh tu tak. Waktu on the way jatuh tu. Apa jadi? Okay. Emily cakap lurus. Zulaika cakap lurus. Arif cakap lurus, of course. Okay, so kalau kita jatuhkan, memang dalam garisan lurus kan? Tak ada lagi jadi bulat-bulat. Melainkan dekat angkasa kan tak ada gravity dan cerita lah. So kalau macam ni kita jatuhkan, dia akan lurus dah. Nak kata zigzag, mustahil lah. Macam mana saya nak zigzagkan dia? Tak boleh. Melainkan saya pegang. Ni saya cakap saya tak pegang, saya jatuhkan je. Okay. So itulah locus. Malas nak ambil jatuh. Nantilah. Okay. So itulah locus. Locus ni kita macam anggaran. Bentuk tu akan jadi apa? Ataupun pergerakan satu-satu titik tu jadi apa? So locus ni sebenarnya adalah satu titik yang bergerak. Dan pergerakan tu kita panggil sebagai locus. Pergerakan tu kita panggil sebagai locus kan. Okay. So locus dalam 2D ni hanya fikir dalam bentuk 2D saja. So tak payah fikir dalam bentuk 3D lah. 2D saja, melibatkan 2D saja. Bentuk yang sekeping lah maksudnya. Bukan tiba-tiba locus kalau dalam bentuk silinder, tak ada. So locus dalam bentuk 2D saja, bentuk yang sekeping saja. Okay, so kita akan ada 5 locus. So yang pertama, jadi saya terang 1 ke 2, saya bagi you all salin, okay? So locus yang bergerak dengan jarak yang sama daripada satu titik. Okay, untuk locus yang pertama ni, dia punya keyword dia ialah satu titik. So satu titik ni adalah keyword bagi locus yang pertama. Satu titik. Okay. So soalan dia cakap, ini contoh soalan warna biru. Okay, locus J bergerak 2 cm dari titik O. Okay, kenapa saya perlukan korang ada jangka lukis tu? Saya yang tak jumpa saya punya kat mana. Ada, saya baru guna. Mana tak aku campak lukis ni? Tak apalah, saya buat demonstration je lah. Okay, so korang kan ada jangka lukis. Jangka lukis tahu kan? Yang boleh buat bulatan tu. Okay, you all ada jangka lukis. So, sekarang ni, dia cakap bergerak 2 cm dari titik O. Bila dia melibatkan satu titik saja, you can, okay. Topik locus ni, 5 locus, semua kena standby jangka lukis, pembaris dan pemadam. Okay, semua semua ni. Saya ajar semua pakai jangka lukis. Okay. So, dia kata bergerak 2 cm daripada titik O. So, ambil pembaris, ukur 2 cm. Okay, kan 2 cm ni kan? Okay, so ukur 2 cm. Mak, saya dapat tunjuk untuk orang ni. Korang pandai lah kan ukur 2 cm kan? Sekejap, saya tunjuk. So, anggap dah ini jangka lukis saya ya. Terhilangkan pula. Okay, so ukur 2 cm. Okay, dapat tak sampai sini? Boleh faham tak? Sampai ada soalan boleh tanya Boleh dapat faham jelas kan? Okay, ukur 2 cm kan? Jatuh pula. Ya Allah. Buka. Okay. So, ukur 2 cm tu.
Lepas tu buat apa? Daripada titik ni, contohlah kan saya buat kat sini. Okay. So ini titik ni. So ini titik ni. Dekat titik tu letak yang tajam. Lepas tu, pusingkan bulatan. Faham kan? Kat titik O tu, letakkan yang tajam tu. Lepas tu, pusingkan pensel tu. So kita pun pusing. Contohnya macam ni. So dapatlah kat sini 2 cm. Kalau tak puas hati betul ke 2 cm, ambil pembaris, ukur dekat bulatan tu. Betul ke 2 cm ni? Okay. Boleh tak sampai sini? Ada sesiapa nak tanya soalan? Okay, semua orang faham Saya sekarang dah belajar kat sekolah kan? Ada tak yang tak belajar lagi? Ada ke yang tak belajar lagi kat sekolah? Oh, Emily tak belajar lagi kat sekolah? Oh, dah belajar. Ada. Okay. Alright. So, macam tu lah cerita dia. Untuk locus yang pertama Oh, baru belajar. Okay, tak apa. Boleh je. Oh, dah belajar tapi tak faham. So, harap-harapnya awak belajar ni awak faham Okay. So, tadi disebut apa? Ini apa? Locus J. So, bila awak dah tanda 2 cm tu, awak kena tanda juga inilah locus J. Kita kena bagi tahu apa benda yang kita buat tu. Mana saya tahu ini locus J? Dalam soalan dah tanya. Dah cakap dah locus J bergerak 2 cm dari titik O. So, buat ukur 2 cm pakai jangka lukis. Lepas tu, bulatkan je. So, bulatkan. Okay. So, dekat sini, kita boleh tahu sebenarnya locus J ni bentuk apa? Bentuk apa locus J ni? Ya, locus berbentuk bulat. Okay, tulis juga ni. Ini saya explain. Kenapa kena tulis semua ni? Sebab dia ada trik-trik dia lah sikit. Okay. So, itu yang pertama. Kalau satu titik, ukur dia cakap berapa? 2 cm ke 3 unit ke dia bergantung. Kadang-kadang soalan dia bagi dalam kertas macam ni. Jadi kan, so dia kata, locus J ialah 2 unit daripada, 1 unit daripada titik O. So, katalah O kat sini. So, kalau 1 unit, awak ukur je 1 unit kat sini, awak terus buat bulatan. Sama je cerita dia. Okay, so ini contoh lah. Kalau dibagi dalam kertas grid, kita panggil. Okay, boleh Cikgu, kalau dalam exam, tulis bulat atau bulatan? Bulat. Berbentuk bulatan. Okay, bulatan pun boleh, bulat pun boleh. Bulatan lah. Sedap sikit air bahasa Melayu dia. Dalam exam biasanya tak tanya pun locus tu bentuk apa. Dia suruh awak lukis je. Okay, ni nota. Saya boleh je. Kadang-kadang dia tanya juga. Tapi dalam soalan bahagian A je biasanya. Yang bulat-bulat gitu. Okay. So, settle nombor 1. Alright, nombor 2. Locus yang bergerak dengan jarak yang sama dari 2 titik. So, dekat sini, keyword dia, apa dia? You all rasa dalam soalan tu. Locus yang bergerak dengan keadaan jarak yang sama dari 2 titik. Rasa-rasa apa dia punya keyword? Yes, 2 titik. So, keyword dia ialah 2 titik. So, itulah dia nak bagi tahu. 2 titik. So, contohnya tadi kan. Nampak tak ini? Dia kata titik O. So, titik O tu maksudnya apa? Satu titik lah. Kalau ini dia bercakap dari titik J dan K. Maksudnya ada 2 titik. Okay. So, sekarang ni kita nak lukis locus M. Bila nak lukis locus antara 2 titik, apa yang awak kena buat? Ukur satu-satu jarak pada jangka lukis. Tak kisahlah berapa pun tak kisah. Okay, so saya buat contoh dekat kertas lah bagi you all nampak. Ini dah penuh. Ini kita dah buat gini. Berapa bulan ni? Penuh. So, contoh. Nampak? So, contoh kita ada 2 titik lah sekarang ni. So, saya buat yang mula-mula titik J dengan titik K. Okay, macam mana korang nak buat? Ukur locus tu. Tak puas hati betul lah tak ada yang kelukis ni. Mana saya letak je kelukis ni? Okay, sekejap Sekejap sebenarnya. Dia macam gerak. Masih nampak.
Saya macam baru je nampak jangan lukis tu. Soalan negara banyak sangat. Oh, abaikan je lah. Soalan negara tu saya esok tak jumpa. Yang penting korang ada negara kecil. Okay. So saya tunjuk kan macam nak buat. Muka sudut ada negara kecil. Okay. So saya tunjuk. Okay. Untuk ukur yang ini, untuk buat locus daripada 2 titik, apa yang you all perlu buat, sebenarnya tak payah ukur pun. Saya cadangkan tak payah ukur, suka hati nak buat panjang mana. Tapi dengan syarat, panjang tu awak tak boleh ubah. Okay, so contoh. Katalah, mula-mula awak buat panjang dia macam ni. Contoh, panjang dia macam ni kan. Okay, macam ni. So, yang tajam tu isi dekat K1, tanda atas, tanda bawah. Okay. Lepas tu, ambil daripada J pula. Okay, saya tukar pen lah. Sebab saya tukar warna je. Okay. Sebab saya nak bagi nampak perbezaan dia. Okay. So, daripada J yang tajam tulis tu. Lepas tu, tanda atas, tanda bawah. Faham tak? Maksudnya dari sini, tanda sini 1, tanda bawah 1, J, tanda atas 1, tanda bawah 1. Okay, boleh dapat tak? Yang tak belajar lagi, faham tak saya tunjuk macam ni? Susah pula tak ada yang tunjuk. Ada, saya ada. Tapi saya tak ingat kat mana. Saya macam baru je nampak. Emily, faham tak Emily? Maksudnya awak buka je, jangka lukis tu, tak kisahlah panjang berapa. Asalkan bila awak tanda tu, dia boleh kena antara satu sama lain. Dia boleh bersilang. Bila awak tanda yang pertama, tanda yang kedua, dia bersilang. Dapat tak Emily yang tak belajar lagi ni? Jarak antara J dengan K tu ikut suka hati cikgu. Jarak J dengan K tu untuk soalan ni buat je berapa-berapa. Tapi nanti dalam soalan exam dia akan bagi J dengan K tu berapa. Jarak yang suka hati tu ialah jarak yang awak nak tanda tu. Tanda atas, tanda bawah tu tak kisah. Buka je seberapa besar yang awak nak. Tapi jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Make sure dia boleh terkena. Okay. Boleh? Okay, so saya tunjuk dekat skrin masa saya buat. Okay, so katalah saya ada 2 titik sekarang ni kan. Okay, so saya buka jangka lukis. Contohlah tangan saya ni jangka lukis. Okay, so saya letak dekat J yang tajam. Saya tanda satu. Lepas tu saya letak, pakai highlight pula dah. Saya letak kaki, saya tanda satu atas. Jadi kat K lagi tau, yang tajam tu kat K lagi. Lepas tu tanda bawah. Okay, so settle. Lepas tu dengan jarak yang sama, tanda pula untuk J. Tanda atas, tanda bawah. Contohlah, tiba-tiba awak tanda, tak kena. J tu tiba-tiba kat sini. Tarik je lah. Tapi kalau macam jauh sangat, cubalah dekatkan. Kalau contoh jauh sangat kat sini, kat bawah kan. Cuba tarik tinggi sikit kat sini. Bagi dia kena lah. Cuba bagi dia kena. Okay, boleh. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Okay, faham Alright. So, kalau soalan nak tanya bagi tahu Alright. So, settle. Kita tanda dekat J, tanda dekat K. So, lepas tu nak buat apa? Buat satu garisan yang sambungkan yang kita tanda tu, dia bersilang kan? Sambungkan persilangan itu. Gitu. So, inilah locus M. Okay. Dapat tak? Okay, semua orang okay? Boleh? Dapat Kalau saya laju sangat, tolonglah bagi tahu. Kalau tak faham pun bagi tahu. Saya tak marah kalau awak tak faham sekarang awak bagi tahu. Okay, settle.
Okay. So sekarang kita try pula J dengan K yang macam gini, atas dengan bawah. Tadi kan J dengan K kan kiri kanan. So sekarang kita buat J dengan K atas bawah. So sama je cara dia. Mulakan daripada J ataupun K, awak tanda dulu. Buka lah seberapa besar yang awak nak. Okay, so ni contoh daripada J yang saya buat atas, bawah. Lepas tu ambil daripada K pula dengan jarak yang sama. Jarak yang sama. Jangan ubah bukaan dia tu. Tanda atas, tanda bawah. Sama juga. Lepas tu, buatlah dia punya sambungan antara persilangan. So inilah locus M. Locus M. Terdapat dah pula L dengan O ni. Locus M. Okay, boleh sampai sini. Senang je topik locus ni. Okay, dah. Okay. So, korang rasa-rasa locus M ni macam mana? Kalau tadi kita dah cakap dah, locus yang atas tadi, locus J tu ialah locus berbentuk bulatan. Rasa-rasa kalau locus yang ada dua titik ni, dia apa dia? Locus apa? Siapa tahu? Locus apa? Garis lurus? Salah. Kita akan panggil dia cakap. Kita akan panggil dia. Merepek aku nak cakap. So kita akan panggil dia locus pembahagi dua sama. So kenapa? Dia ada dua titik. Awak perasan tak yang garis yang kita buat tu ialah garisan tengah-tengah. Kalau tak percaya, korang ukur balik. Katalah G dengan K korang buat 6 cm. Jarak dia 6 cm. So tengah-tengah tu dia akan duduk dekat 3 cm. Macam itulah. Cuba ukur. Betul tak? Locus tu duduk dekat tengah-tengah. Maksudnya jarak garisan tu dengan J, jumlah itu, jarak garisan tu dengan K pun jumlah yang sama, jarak yang sama. Betul ke salah? Tak mahu ada pula tulisan aku ni. Kan, sama kan? So, locus dia, locus pembahagi dua sama. So, settle. Okay. Boleh tulis sekejap nota untuk 1 dengan 2. Dah siap angkat tangan. Ni nota ni memang saya bagi masa untuk tulis. Sebab nak guna sampai SPM ni, saya tak tipu. Dah sampai SPM, tulis dah elok-elok. Tolonglah. Okay, dah siap angkat tangan Siapa yang dah sempat siap pun angkat je tangan. Sikit je kan nota dia. Kita ada 11. Dari berapa ni? 16. Jadi 10 angkat tangan lah. 10. Saya tunggu sampai 10 kan. Yang lain tu, tunggu sekejap tak kawan. Okay, paling lambat pukul 9:08 minit 2 minit je saya bagi masa. Tak faham boleh tanya.
Seminit lagi. Alright. Alright, settle Okay, so itu cerita pasal dua locus yang pertama. Kita ada 5 atau sama sekali. Alright, so next kita move kepada locus yang ketiga. Okay. So yang ketiga, locus bergerak dengan jarak yang sama daripada satu garis lurus. Okay, apa keyword dia? Apa keyword dia? Keyword dia apa? Aduh, sakit aku ni. Ya Allah. Apa dia punya keyword? Locus bergerak dengan jarak yang sama dari satu garis lurus. Teka lah. Yes. Bukan. Keyword dia ialah garis lurus. Garis lurus tu keyword dia. Garis lurus. Satu garis lurus. Bukan garis lurus saja. Satu garis lurus. Okay. So, kita tengok. Tadi, kalau satu titik akan jadi bulatan. Kalau dua titik akan jadi pembahagi dua sama. Macam ni ke tak kisah. Bergantung kepada dua titik tu duduk macam mana. Okay. So yang ketiga, kalau satu garis lurus, macam mana pula rupa locus dia? Kita nak tahu kan. Okay, ni tadi pembahagi dua sama. Ni tadi bulatan. Okay. So kita move kepada yang ni. Okay. Locus N bergerak 2.5 cm dari garis AB. Okay. Sekarang ni, untuk ini sahaja awak tak payah guna jangka lukis. Tapi, kena guna pembaris. Nasib baiklah aku tak pakai spek. Kalau tidak, mesti tak ingat spek mana. Mana pembaris tadi? Aduh. Kelakar betul lah macam ni. Saya rasa saya ada masalah macam short term memory. Mana aku tak pembaris lagi? Korang ada tak pernah menghadapi tak masalah ni? Okey, saya dah tahu dah. Kucing saya duduk atas pembaris. Patutlah saya tak jumpa dia sabotage. Okey. So, bila macam ni. Okey. Nyanyuk senang cakap. Ya, macam nyanyuk kan? Tapi muda lagi. Okey. So, kita ada satu garisan. Okay, saya tunjuk lagi macam mana buat So, kita ada satu garisan. Satu garis lurus lah. Okay, kejap Contohlah ni garisan lurus dia. Okey. So, inilah titik A, B-nya. Tak nampak? A, B. Okay, nampak kan? Okay. Bila dia kata 2.5 cm, just ukur saja 2.5 cm. Nampak dia saya ukur 2.5 cm. Nampak tak? 2. Saya buat ke sini sikit. Okay. So, sini 2.5 kan? So, ukur je 2.5 cm. Buat je satu garisan. Sini 2.5 cm. Tu, ke bawah pun 2.5 cm juga. Okay. Lepas tu, buat apa? Bina je garisan tu terus. Okay. Sekejap. Okay. Time tu sekejap. Nak garis ni kena garis tegak-tegak kan? Dah lupa. Kucing saya sabotage. Kan salah saya. Okay, kejap. Okay. So, dapatlah macam gini. Nampak? Ini, garisan pink ni adalah locus. So, ini jarak dia berapa tadi? 2.5 cm. So, ini pun sama juga. 2.5 cm. Okay. Boleh dapat tak?
Faham tak? Ada soalan nak tanya? So ni saya lukis dalam garis AB tu awak buat je panjang dia 4 cm. Garisan tu kita tak buat biasanya. Garisan AB, satu titik, dua titik dengan satu garis ni kita tak buat. Kita lukis lokus sahaja. So daripada garisan tu, kita kena buat satu garisan, jarak dia 2.5 cm. Garisan yang pertama, ini garisan yang kedua. So jarak satu garisan tu 2.5 cm. So ini pun sama 2.5 cm. Oh, sangkut. Okay. Faham tak? Okay, ada soalan nak tanya? So inilah locus. Okay, saya tukar warna hitam lah. Okay, inilah locus N. Itu dua. Untuk case yang ni, satu garis kita akan ada dua garisan locus. Locus N. Atas pun locus N, bawah pun locus N. So kena buat dua-dua ke? Ya. Jawapannya kena buat dua-dua. Dalam soalan walaupun yang nampak dalam soalan, ada soalan jenis yang nampak tu walaupun sebelah aja, still kena buat juga. Dua-dua. Yalah yang tak guna tu ada juga. Yang penting kita tahu konsep dia. Okay. Sebab untuk locus yang bergerak daripada satu garis lurus, dia boleh jadi belah atas, boleh jadi belah bawah. Kalau contoh, garis lurus tu macam gini. Katalah AB tu macam ni. AB macam ni. So dia boleh jadi belah kiri, boleh jadi belah kanan. Yang penting jarak dia samalah. Ni contohlah sebagai ni. 2.5 cm. Dia pun sama 2.5 cm. Okay. So rasa-rasa kalau satu garis lurus, kalau tadi dua titik, dia akan jadi locus pembahagi dua sama. So kalau satu garis lurus ni, dia akan jadi locus apa? Locus dua garis. Garis selari ke garis bersilang? Awak tengok garisan tu. Garisan tu garis selari ke garis bersilang? Locus yang kita buat, locus N tu. Selari ke bersilang? Ya, dua garis selari. Settle. So kalau satu garis, dia akan hasilkan locus dua garis selari. So kat sini macam mana nak tahu keyword dia? Dari garis AB. Kalau disebut garis AB maksudnya ada satu garisan je lah. Kalau disebut garis AB dan garis ED, itu dua garisan. So ini adalah satu garisan saja. Okay, dapat sampai sini? Okay, locus yang ketiga. Okay, so yang keempat. Locus yang bergerak dengan jarak yang sama dari dua garis selari. So apa keyword dia? Apa dia? You rasa apa keyword dia? Dekat sini. Hidung pula. Yes, dua garis lari. Okay, jarak sama bukan keyword. Kalau perasan, semua perkataan ada jarak yang sama. Jarak yang sama bukan keyword Roslyn. So keyword dia ialah dua garis selari. So kalau dalam soalan dia akan cakap macam ni. Locus C bergerak dengan jarak yang sama dari garis AB, satu garisan, dan garis DE, garisan yang kedua. So kat sini kita boleh tahu ada dua garisan. So untuk locus ni awak kena identify apa keyword dia. Kalau jumpa keyword, insyaAllah boleh jawab terus locus tu apa benda. Dan kena ingatlah locus bentuk apa satu lagi. Okay, so kita pun ada dua garisan kat sini. So ada garisan AB dan garisan DE. Okay, so untuk garisan AB dengan DE, case dia sama macam case dua titik tadi, which is kena guna jangka lukis. Okay. So jangka lukis tu buka lah sebesar mana yang you all nak, asalkan boleh kena. Okay, so ni saya bagi contoh kan. Saya rasa korang boleh nampak dah kot. Okay, so saya buka besar ni. Saya letak yang tajam dekat B, saya akan tanda atas satu,
Okay, cuma bezanya yang ni kita takkan tanda atas bawah lah. Kita akan tanda satu je. So B atas, si A bawah. Macam tu. So ini daripada B dengan A. So sebab warna merah B dengan A. So itu jarum dia lah tu. Okay, lepas tu kita buat pula daripada D tanda satu, daripada E tanda satu. Dengan jarak yang sama Jangan tukar jarak dia. Faham tak? Boleh dapat tak ni? Saya pula tak ada jangka lukis ni. Apa yang tu aku? Boleh faham tak? Boleh jangka lukis tu. Saya tunjuk screen kan. So saya padam dulu. Okay, so saya tanda merah kat sini sebab saya nak bagi tahu. Yang ni saya guna line warna merah. Yang ni saya guna line warna hitam. D dengan E saya guna line warna hitam. Okay. So macam ni rupa dia. Boleh. Okay macam ni. So buka je jangka lukis tu. Sebesar mana yang korang nak. Asalkan boleh kena. Okay. So kita mula dengan B dulu. So ini tajam dia. Ibu jari saya tajam. So jarum dia tak kat sini. Tanda satu kat sini. Satu. Daripada B kan. Tanda satu. So daripada A. Tanda satu juga. Tanda satu A. Dengan jarak yang sama. Jangan ubah. Tanda satu. Sini satu. Kat A satu. Dekat B satu. Okay. Boleh? Okay. Dengan jarak yang sama lagi. Tanda pula. Untuk D dan E. So dekat E satu. Dekat D satu. Jarak yang sama Tanda satu. Tanda satu. Okay. Dapat? Faham tak? Dapat Faham Alright. So apa nak buat lepas tu? Sama je cerita dia. So, kita akan buatlah dia punya garisan yang bersilang. Antara persilangan tu, kita akan buat garisan. Dan inilah lokus. Macam mana saya tahu huruf C? Ni dekat sini dah tulis dah. Kat dalam soalan kan bagi tahu dah lokus apa dia nak. So kena follow soalannya. Bukan lokus tu main buat je lokus A, B, C, D, E, Z apa benda. Tengok soalan bagi tahu lokus tu nama apa. So follow. Dia minta nama apa. Okay. Dapat Adam? Sampai sini Adam? So far so good. Okay. So itu kalau garisannya baring macam tu kan. Katalah garisannya tegak macam ni. A, B, E, D. So sama je cerita dia. So contoh A dengan B ni saya buat warna merah. So tanda satu atas, tanda satu bawah. A tanda A lah, kat A lah. B tanda dekat B lah. Okay, D saya buat warna hitam dengan E. So D tanda dekat atas satu, E tanda dekat bawah satu. Dan sama juga. Buatlah garisan. So itulah lokusnya. Garisan tengah tu adalah lokus dia. Okay. So kat sini, rasa-rasa lokus tu apa benda? Bulatan ke? Bukan kan? So lokus ni apa nama dia? Yang atas tadi, lokus dua garis lari. So rasa-rasa yang bawah ni apa? So nama dia lokus pembahagi dua selari. Okay, kalau tak percaya dia pembahagi dua selari, cuba awak ukur jarak ini dengan ini. Sama tak jarak dia? Cuba korang ukur. Okay. Sama tak jarak dia? Sama kan? So sebab tu dah kita bagi tahu nama dia pembahagi dua selari. Dia pembahagi dua sama tapi dia selari. Macam tadi, dia lain. Dia macam ni. Dia serenjang, dia tak selari. Kalau kita tengok yang dua titik tadi kan. So katalah JK tu garisan dia macam ni. So dia serenjang bukan selari. Tapi kita tak ada buat garisan lah. JK titik saja. Titik saja. Okay. Dia sama macam ni. Okay. Ada soalan tak? Nak tanya. Sampai nombor 4 ni. Oops. Okay. So boleh tulis sekejap. Boleh elok sebelum nombor 5.
Lepas tu tak buat, nak tulis nombor 5. Buat sampai nombor 3 dulu. 3 dengan 4. Okay, dah siap boleh angkat tangan Mau tanya? Nak tanya ke tak faham ke boleh tanya dulu sekarang. Sementara tengah salin. Dah siap angkat tangan. Okay, 6 orang dah. At least 10 lah angkat tangan. Yang mana tak sempat tolong salin dalam tengok dalam video nanti Okay, 9 minit lagi sampai 8.24. 9.24. Kita habiskan satu lagi je. Alright, settle. Okay, sudah. Alright, so kita move kepada yang terakhir, iaitu locus yang kelima. Jenis yang kelima. So, locus yang bergerak dengan jarak yang sama dari garisan bersilang ataupun garisan ABC. Okay. So, yang ni, dia biasanya akan cakap locus yang bergerak dengan jarak yang sama daripada garisan yang bersilang. So, okay, sekejap saya padam sikit. Saya ubah sikit garisan yang bersilang. Okay. So, tips nak tahu dia tu garisan bersilang, biasanya dalam soalan dia takkan cakap itu adalah garisan bersilang. Tapi kita boleh detect dia adalah garisan bersilang, dia akan cakap garis apa-apa kan? Apa-apa. Dan kat sini dia akan ada 3 huruf. So, bila ada 3 huruf je, confirm itu adalah garisan yang bersilang. So, contoh, saya akan bagi soalan sini. Bagi soalan kat sini. Tinggal kat soalan ni. Locus K bergerak dengan jarak yang sama dari garis A, B, C. So, inilah contoh nak tahu dia tu adalah garis yang bersilang. Dia akan ada 3 huruf. So, kat sini keyword dia sebenarnya garisan bersilang ataupun garisan yang ada 3 huruf. So, itu keyword dia. So, locus K bergerak dengan jarak yang sama dari garis lurus A, B, C. So, bila ada 3 huruf, memang dia akan jadi satu garis tapi dia sebenarnya 2 garis yang bersilang. So, macam mana nak tahu siapa kat tengah-tengah? Siapa yang dekat tempat bersilang tu? Huruf yang tengah-tengah ni lah dekat tempat bersilang. Baik. Kadang-kadang garisan ni kita kena buat. Kadang-kadang dia bagi. Tapi biasanya dia bagilah. Cuma awak kena identify dia punya, kita cakap keyword-keyword tu lah untuk tahu locus ni nak buat yang mana satu. Okay. So, ini adalah garisan A, B, C. Garisan yang bersilang. Okay. So, saya explain macam mana nak buat dia punya locus. Okay. Ini masih menggunakan jangka lukis juga. So, nampak? Yang tak guna jangka lukis satu je. Yang satu garis tadi je yang tak guna jangka lukis. Yang ketiga je tak guna jangka lukis. Yang lain semua guna jangka lukis. Kena guna sebab ni tanda-tanda ni semua ada markah.
Setiap kali awak tanda ni semua ada markah. Tanda tu lah nak membuatkan, nak memberitahu macam mana awak dapat locus tersebut. Kalau awak tak tanda, terus buat je, biasanya tak ada markah lah. Kecuali yang satu garis tu. Nombor 3 tu je. Tak apa, tak ada garisan. Okay. So, macam mana nak buat? Okay, buka jangka lukis tu. Okay, buka lah. Jarak berapa-berapa pun. Tak kisah, tak ada masalah. Okay, yang pertama. So, kita akan tanda daripada A. So, ini tajam. Tanda daripada A satu. So, kita akan tanda daripada C satu. Macam tu. Dengan jarak yang sama Ingat, dalam topik locus ni jangan ubah jarak dia. Selagi dalam soalan yang sama, pakai jarak yang sama. Boleh note sikit. Topik 8 ni, jangka lukis jangan ubah dia punya jarak. Dia punya panjang jangka lukis tu, jarak jangka lukis tu. So, bila dapat macam ni, apa kena buat? Gariskan tempat bersilang ni dengan bucu dia. Anggaplah, alamak dah kena buat tempat bersilang. Gitu. So, mesti kena tempat bersilang tu dengan bucu dekat tempat garisan bersilang. Locus yang kita tanda tadi tu, tempat tanda bersilang dengan garisan tu bersilang kat mana? Huruf tengah-tengah lah senang cerita. So, inilah locus K. Okay. Ada soalan nak tanya? Faham? Boleh dapat? Okay, boleh So, untuk locus ni, kita akan bagi tahu. Okay, boleh. Boleh ulang, tak ada masalah. Okay. Tunjuk je Okay. So, macam ni Emily. So, saya pandang balik. Okay, so nampak saya tak ada warna merah dan hitam tu kan? Itu saya nak bagi tahu garisan dia. Nak bagi tahu garisan warna apa. Okay. So, buka je jangka lukis awak tu dengan satu-satu jarak. Tak kisahlah berapa. Agak-agak je lah. Okay. So, yang tajam ni yang ibu jari saya So, letak yang tajam dekat A, tanda. Lepas tu, letak yang tajam dekat C, jarak sama macam tadi tak ubah tau. Tanda dekat atas ni. Yang tajam duduk dekat C, lepas tu tanda. So, nampak ni ada bersilang ni kan? So, yang bersilang tu lah kita akan sambungkan dengan huruf yang tengah-tengah ni. Okay. Dapat Emily? So, inilah locus K. Okay. So, rasa-rasa locus K dia apa? Korang rasa apa dia? Dia bukan bulatan. Kita tak cakap dia garis lurus. Garis lurus tu macam general sangat. So, ini kita akan cakap dia sebagai pembahagi dua sama sudut. Betul. So, biasanya garisan macam ni, dia akan ada sudut kan dekat B ni. Ni ada sudut sebenarnya kat sini biasanya kan. Tapi untuk topik locus, dia bagi. Kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang tak bagi. Tapi kalau contoh lah, korang tak puas hati kan. Ambil jangka sudut ni, cuba letak ukur. Betul tak? Jarak daripada garisan A, pergi garisan tengah tu, daripada A, pergi ke tengah tu, sama sudut dengan C pergi ke garisan pembahagi dua tu. Cuba ukur sudut dia. Tahu kan baca jangka sudut macam mana kan? Sama tak jarak dia? Sudut dia sama tak? Okay, boleh tulis. Siapa-siapa nak tanya soalan boleh tanya sekarang. Dah siap boleh angkat tangan Tak tanya terus. Tak faham ke, nak kena ulang ke?
Kita siap angkat tangan ya. Okay, sampai 3, 4 saya bagi masa. Untuk siapkan. Siapa yang terlepas-terlepas tu boleh bagi tahu. Alright. Sudah. Okay, sudah. Okay, so maka berakhirlah topik ini. Habis dah. So sekarang ni tinggal awak nak fahamkan je lagi macam mana nak buat. Okay. So saya akan kita cakap recap balik satu persatu daripada awal tadi. Okay. So untuk yang pertama, so kita akan ada 5 locus saja. So cara ingat dia, locus 1, 1 titik, apa jadi? Bulatan. Yang kedua, locus 2 titik, jadi apa? 1 pembahagi 2 sama. 1 garisan pembahagi 2 sama. Okay, locus yang ketiga. Tadi 1 titik, 2 titik. Sekarang ni pergi 1 garis. So 1 garis apa jadi? Dia akan jadi 2 garis selari. Yang ketiga, yang keempat, Yang keempat tadi, 1 titik, 2 titik, 1 garis. Sekarang ni pergi kepada 2 garis pula. So 2 garis akan jadi pembahagi 2 selari. Duduk tengah-tengah. Okay, yang terakhir, yang kelima, locus 1 garisan yang bersambung ataupun bersilang. Satu garisan bersilang macam nak tahu, dia ada 3 huruf. Dia akan jadi pembahagi 2 sama sudut. So saya ulang 1 titik bulatan, 2 titik pembahagi 2 sama. 3 titik, 3 titik pula. 1 garis akan jadi 2 garis selari, 2 garis akan jadi pembahagi 2 sama antara 2 garis itu. Yang kelima, garis bersilang ataupun ada 5 huruf akan jadi pembahagi 2 sudut. So sebenarnya tak susah pun nak ingat dia. Ingat keyword saja. Bila awak tahu keyword kan, baca soalan je, jumpa keyword, awak dah tahu dah nak buat apa. Sebenarnya tak susah sangat pun. Locus ni antara bab yang senang lah. Dan banyak markah. Itu yang paling penting sebenarnya. Senang dan banyak markah. Okay. Okay, ada soalan tak nak tanya? More okay? Right, okay. Okay. So saya bagi take 5 sekejap sampai pukul 8 lagi. 9.41. 9.41 masuk kelas balik, okay? So bolehlah pergi tandas ke minum air ke apa-apa ke. Nak tanya soalan pun boleh. Okay, ada je kat sini. Sampai 9.41 Baca balik.
Okey. Dah habis masa. Alright, so kita akan mula buat latihan pula. Okay, so sebelum kita buat latihan, ada soalan tak nak tanya? Sebelum buat latihan. Ada apa-apa nak tanya? Yang tak faham ke, kurang jelas ke, kurang apa-apa ke? Tak ada. Semua orang okey. Bab 9. Bab apa sebenarnya? Alright. So kita akan mula buat latihan pula. Okay. So kita akan mulakan gambar kecil-kecil je besar dalam pula aku. Okay. So kita mulakan dengan soalan 8.1. Okay, 8.1 tak payahlah. Senang sangat. Okay. 8.2. Memberi hal dan membina lokus lah. Lokus dalam dua dimensi. Yang tadi 8.1 tu untuk kefahaman je. Dia nak tanya awak. Macam saya tanya tadi, kalau jatuh, apa jadi lokus bentuk apa. Macam tu je lah. Okay. So, sekarang kita nak buat practice 8.2. Okay. So, nombor 1. Okay. So, buat nombor 1A. Nombor 2. Kita terus bincang ni. 3. 4. Ni semua lokus yang 5 kita cover tadi. 5. Okay, cukup itu saja. 1 sampai 5. 1 buatlah AB terus. Okay, so muka surat 101, nombor 1 sampai nombor 5. Dah siap, angkat tangan. Cuba siapkan dalam masa like 20 minit macam tu je. Tak perlu ambil masa lama sangat. 4 minit ke 3 minit satu soalan pun okey dah. 15 minit macam tu lah. Cuba siapkan Okay, soalan tak nak tanya. Muka surat 101. Praktis 8.2. Nombor 1 sampai nombor 5. Okay, boleh Faham semua arahannya? Jelas tak arahan dia? Jelas Jelas Faham, okay. So, cuba siapkan dalam masa beberapa minit. Dah siap angkat tangan. Lepas tu kita terus bincang sama-sama soalan kau. Jangan risau. Bincang terus. Tak banyak lagi masa ni. Ada 45 minit lagi. Ada soalan boleh tanya. Saya ada je kat sini.
Dah siap angkat tangan dia. Ada soalan boleh tanya. Buat jangan tak buat tahu. Kejap lagi saya nak gambar. Contoh saya tanya. Okay, soalan nombor 1. Emily. So hantar gambar WhatsApp kat saya. Hantar gambar tu kat WhatsApp saya. Macam tu. So be ready lah. Ada 6 orang akan terpilih.
Alright. Okay, so dah sampai soalan nombor berapa dah? Oh, cikgu nombor 5 tu nak buat macam mana berapa persen? Okay. Cikgu nombor 5 tu nak buat macam mana? Tengok. Dia cakap apa? Titik P sentiasa bergerak berjarak sama dari garis lurus AB dan CD. Bina lokus P. So, garis AB dengan garis CD tu garis apa? Lokus yang nombor berapa? Kita ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Dia lokus yang ke berapa? Kena tengok keyword dia. Sebab tu saya ajar tengok keyword. Cuba buat dulu. Tengok apa yang awak faham. Okey, yang lain. Dah sampai nombor berapa? Bagi tahu nombor kat saya. Tulis nombor dekat chat box. Nombor berapa dah you all buat. Yang dah siap angkat tangan. Dah siap angkat tangan. Yang tak siap, bagi tahu nombor berapa. Okay. Okay, so nombor 5. Nombor 5. Nombor 5 tak sure betul ke tak. Okey, tak apa. Yang lain. Hari nombor 5. Fakushi 3. Okey, lagi Fakushi awak faham tak kita belajar hari ni? Okey tak Fakushi? Fakushi faham tak? Faham. Okey, Umar nombor 4. Umar faham tak kita belajar hari ni, Umar? Boleh faham tak apa kita belajar hari ni? Faham. Okey, Alhamdulillah. Alright. So, kita akan mula perbincangan kita untuk bab 8 iaitu lokus. Okey. So, kita mula dengan yang pertama. So, saya akan lukis kat sini lah. Okay, so be ready Nama yang kita sebut tolong hantar gambar kat WhatsApp. Okay, so saya akan tulis nama dekat tepi ni. So, korang dah boleh ready. Korang nombor berapa? Sekejap saya nak tengok nama. Okay. Nombor 1 A. Boleh ready hantar gambar terus Emily. B saya nak Fakushi. Okay, nombor 2 saya nak Iman. Nombor Iman. Nombor 2. Nombor 3 saya nak Ari. Nombor 4 saya nak Alia Batrisha. Tak nak lah. Nak Aidil. Okay. Nombor 5 saya nak Amalia. Okay. So boleh hantar gambar kepada insan-insan terpilih ni. Hantar kat WhatsApp saya sekarang gambar jawapan you all. Nombor 1 Emily, nombor 2 1 A Emily, 1 B Fakushi, 2 Iman, 3 Ari, 4 Aidil, 5 Amalia. Tak hantar gambar saya kick daripada meet ni. Teams ni. Okay, hantar gambar segera ya. Saya akan present jawapan korang kat kawan-kawan ni. Okay, cepat-cepat saya bagi masa 1 minit je untuk hantar gambar. Sekarang.
Tulis nama tau. Korang nama siapa? Ya, Aidil. Aidil nombor 4. Amalia nombor 5. Okay, Emily 1A. Okay, 1A dah hantar. ID dah hantar. Amalia dah hantar. Fakushi nombor 2. 1B Fakushi. Terus 1B dah. Iman dengan Ari je tinggal. Iman baru nak tanya nombor 2 tu macam mana, cikgu tak faham. Tahu ni lah. Buat cepat Iman. Boleh pula. Dah bagi masa dekat 20 minit boleh pula. Baru tanya tak faham. Banyak cantik muka. Tak ada. Cari sendiri macam mana nak buat. Saya dah cakap dah tadi. Awak bukan nombor 5 Iman. Saya bagi awak nombor 2. Agak-agak lah. Fikir sendiri. Okay. So kita mula dengan nombor 1A. Okay. So 1A. Emily 1A. So soalan dia. Dia cakap. Titik X bergerak 2 cm daripada titik tetap O. So kat sini pun kita dah nampak. Dia punya keyword dia ialah titik tetap O. So titik tetap O dia adalah 1 titik. So ini locus yang nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita belajar 5 locus. So ini locus yang ke berapa? Ya, locus yang pertama. 1 titik dia akan jadi bulatan. Locus yang pertama. So betul lah Emily buat. Dia kira 2 cm and then dia buat 1 bulatan. Okay, so saya tak tanda lah ni. So saya mark as right saja. So betul lah. Dapatlah. Katalah dia 2 markah. Dapatlah 2 markah macam tu. Okay. So settle untuk Emily. 1A. Settle. Okay, next 1B. Okay. Saya tak nak macam gini. Awak guna jangka lukis ke tak ni? Siapa ni? Fakrushi. Guna jangka lukis ke tak guna ni? Guna ke tak guna Fakrushi? Jangka lukis. Oh, dia delete dah. Guna. Kenapa buruk sangat ni? Tak boleh macam ni. Kalau guna jangka lukis, awak tak boleh kalau contoh. Tak jadi kan? Janganlah duk garis banyak-banyak kali tu. Contoh sini kan. Okay, janganlah duk. Gini jangan. Sekali jalan saja. Bila awak buat macam ni, automatik saya akan tanda pangkah. Salah. Kenapa? Sebab saya tak nampak pun macam, tak nampak elok lah senang cerita. Kalau tak ada macam ni. Apa benda ni? Tak boleh. Dia mesti sekali jalan saja. Ni kan dah belajar lukis dah hari tu. So sekali je terus dapat. Tak boleh nak sini ini bukannya satu lukisan yang nak dibuat-buat ya. Guna jangka lukis Okay, cuba betulkan Fakrushi. Lepas tu hantar balik. So saya tak boleh bagi betul Alright, next. Nombor 3. Nombor 2, Iman. Dia tak hantar lagi. Sebab dia kata tak tahu macam mana nak buat. Dah bagi masa 20 minit. Boleh pula aku cakap tak tahu. Saya malas sikit lah yang orang macam ni. Jujur saya cakap Tak tahu, saya cakap dah daripada awal. Tak tahu, tanya terus. Saya bagi masa rehat 5 minit. Bagi buat 20 minit. Okey Iman, yang lain awak buat tak? Nombor 3, 1, 3, 4 buat tak? 1, 3, 4, 5 buat tak Iman?
Buat ke tak buat? Iman, saya tanya awak ni. Buat ke tak buat? 1, 3, 4, 5. Okey, tak apa Roslin. Iman, saya tanya ni Iman. Ada ke tak ada budak Iman ni? Oh, Iman. Okey. Kalau nak belajar, tak payah masuk kelas. Okey, senang je saya. Saya tak teragak-agak nak remove. Okay, so fokus. Kejap Ari dah hantar. Ari dah hantar nombor 3. Okay, so ini Ari punya. Alright, so ini Ari punya. Okay, so ini Ari punya nombor 3. So soalan dia. Nombor 2 kita skip dulu. Sebab orang yang sepatutnya jawab tu tak ada kan. So biar dulu, skip dulu Okay, nombor 3. Raja di bawah menunjukkan suatu garis lurus MN dengan panjang 4 cm. So, satu garis lurus. Satu garis lurus. So, kalau satu garis lurus, locus nombor berapa? Ni nak pakai locus nombor berapa ni? Satu garis lurus, locus nombor 2. Nombor 3, bukan nombor 2. Ni. Ni 2. Ni nombor 2 tu 2 titik. Okay, so ini adalah locus yang ketiga. So, dia akan hasilkan 2 garisan. So, 4 cm kan? So, buat je garisan yang jarak dia 4 cm, bukan 2 cm. Ni salah. Okay, kenapa saya cakap ini salah? Sebab 2 cm. Bukan 2 cm ni, Ari. Kena buat 4 cm. Ukur 4 cm, buat satu garisan. Ukur 4 cm, buat satu garisan. 4 cm bukan dia cakap 2 cm tu, 4 cm tu untuk kedua-dua ni. Tak. 2 cm, 4 cm. Untuk satu tu 4 cm. Faham tak Ari? Awak salah ni. Yang lain pun kalau ada yang buat macam Ari, boleh bagi tahu. Ya, Zulaika. Ya, Emily and Zulaika. Kenapa No. Panjang 4 cm ni adalah locus dia. No, garis lurus MN. Ini sampai sini. Dengan panjang 4 cm. Locus tu dia nak jarak 4 cm. 4 cm atas, 4 cm bawah. Ni. Garisan MN tu dia tak akan bagi tahu berapa cm. Tengok macam kita buat nota tadi kan. Okay, tengok ni. Locus C bergerak dengan jarak sama dari garis AB dan dan DE. So yang ni saya bagi tahu dah siap-siap tadi buat 2 cm kan. Tapi garisan AB dengan DE tu, ni 2 garis. Garisan ni tengok locus N bergerak 2.5 cm daripada garis AB. Cuma yang ni ayat dia tukar. Dari garis AB, lukis locus 2.5 cm. 4 cm, 4 cm. Kalau yang ni 4 cm. Awak tanya soalan yang mana satu ni? Emily, 3 ke soalan dalam nota tadi? Ni tadi salah, tak ada 2 cm. Yang ni tak ada. Yang ni jarak dia ikut jangka lukis. 3, okey nombor 3. So 4 cm. 4 cm atas, 4 cm bawah. Atas dengan bawah 4 cm. Tengok jawapan tulis 2 cm. Jawapan buku ke? Okey.
Cuba awak tengok jawapan belakang tu kan. Lokus L ialah sepasang garis selari kepada garis MN yang masing-masingnya berjarak 2 cm daripada garis MN. Tak. Kat situ dia tulis 2 cm kan? Tak, sebenarnya 4 cm. Kena buat 4 cm. Okay, kenapa saya cerita Okay, ini cerita pasal satu garis lurus kan? Okay, kita pergi kepada soalan yang susah sikit. Katalah dia kata BD, tak boleh. Ni tak boleh. Saya nak tunjuk soalan yang akan melibatkan satu kotak. Contoh, ada tak soalan contoh satu kotak? Okey, so contoh yang berikut. Pelajar dia pun menunjukkan sebuah segi empat A, dilukis pada grid segi sama. Kini tak. Saya nak tunjuk satu soalan tu, dia melibatkan kotak. Okey. CD. Soalan nombor berapa ni? Bahagian C, nombor 2C. Okey. Kita tengok soalan ni Okey, korang boleh tengok jawapan kat belakang untuk kepastian Okey. So tengok soalan ni Raja di bawah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat ABCD dengan ukuran bla 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 bla. Okey, tak tahu yang tu. Okey, dia kata sini kat bawah ni kita tengok poin yang ketiga. Berjarak 15 meter dari sempadan CD. Okey. Kalau baca sempadan CD ni, dia apa dia? Lokus yang mana satu? Lokus pertama, satu titik. Lokus kedua, 2 titik. Lokus ketiga, 1 garis. Lokus kedua, 2 garis. Lokus ketiga, garis bersilang ataupun 3 huruf. So sempadan CD ni, dia keyword yang mana satu? Sempadan CD ni. Lokus yang mana satu? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5? Ya, yang ketiga, 1 garis tau. Sebab inilah sempadannya. Dia tak cakap titik, dia cakap sempadan. So kalau sempadan ni 1 garis. So dia kata 15 meter daripada sempadan CD. Okey. Bila 1 garis, sepatutnya dia akan ada 2 garis selari kan. Tapi sebabkan soalan ni dia ada kita cakap kawasan yang perlu dipenuhi. Kalau ikutkan 15 meter tu kita akan buat sini 15 meter. Sini 15 meter. Tapi sebab soalan ni nak libatkan tanah ni saja, so 15 meter kat luar ni tak payah buat. Kalau tak percaya tengok jawapan kat belakang. Sebab tu saya cakap tadi, yang 4 meter tu, 4 cm tu, tak boleh 4 cm bahagi 2. Dia mesti 4 cm dengan 4 cm. Kalau tidak yang ni, 15 meter kan, baik dia buat 15 meter bahagi 2. Faham tak? Dapat tak? Korang dapat tak? So jawapan belakang ni salah. Bukan 2 cm macam tu. Dia mesti buat 4, 4. Kurang dapat. Okey. Okey. Tak faham kat mana tu? Yang kurang dapat ni. Alia kurang faham dekat mana? Okey, saya terang sekali lagi Saya ajar. Kalau ada 1 garis, which is lokus yang ketiga kan. 1 garis, dia akan ada 2 lokus selari. Ini lokus dia. Okey. So tadi, kawan awak cakap, untuk soalan nombor 3, diorang tak buat 4 cm, 4 cm. Saya suruh buat 4 cm, 4 cm. Diorang tak buat 4 cm, 4 cm. Diorang buat 2 cm, 2 cm. Sebab apa? Dekat sini 4 bahagi 2. Bukan buat macam tu. Kena follow ini. Kalau dia kata 4 cm, 4 cm lah. Kenapa? Sebab ada soalan, dia akan bagi korang ruang untuk buat dalam tu je. So contohnya soalan C ni. Dia cakap 15 meter daripada sempadan CD. Kalau awak ikut jawapan nombor 3 dalam buku kat belakang ni, kan dia bahagi 2, 2 cm, 2 cm. Kalau awak ikut jawapan buku belakang, 15 ni awak kena bahagi 2. Tapi sebenarnya tak. Kena buat 15 meter juga. Kalau contoh dia ada jawapan tu, ruang jawapan tu besar, so bolehlah ada lagi 15 meter kat atas ni.
Tapi isu dia sekarang jawapan tu kecil. So, tak boleh lah buat 15 meter. Okay, faham? So ikut dia kata, kalau dia 4 cm, 4 cm lah. Kenapa tak ada 15 meter ke atas? Sebab soalan tu bagi ruang untuk buat jawapan. Maksudnya, bukannya kena buat lebih daripada ruang tu. Sebab dia cerita pasal tanah ni je kan. Dia tak cakap tanah orang sebelah pula. Macam tu. Boleh so kena ikut tu. 2 cm, 4 cm, 4 cm. Alright, nombor 4. Aidil hantar nombor 4. Salah pula. Kita buka sangat. Aidil, Emily, Amalia, Aidil. Okay, nombor 4. Okay, so ini jawapan Aidil untuk nombor 4. Okay, so kita tengok sekarang. Okay. Okay, so nombor 4 dia kata, rajah di bawah menunjukkan 2 garis tegak PQ dan XY. So ini locus nombor berapa, guys? Tak payah. Buat 4 cm. Buat 4 cm Okay. Nombor 4 ni locus nombor berapa? Locus yang ke berapa? Locus yang ke-4, iaitu locus untuk 2 garisan. So kalau 2 garisan, dia akan hasilkan 1 garis pembahagi 2 sama. So kita akan mula tanda daripada P, faham? Lepas tu tanda daripada Q, lepas tu tanda daripada X, tanda daripada Y. Lepas tu sambungkan dia. Lepas tu buat garisan sikit, buat anak panah. Inilah locus M. Macam tu lah. Kena bagi nama Tak boleh tak bagi nama. So macam ni dia bagi nama. So kira betul lah. Jawapan Aidil betul. Alright, so next nombor 5. Amalia, okay. So nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan 2 garis lurus AB dan CD. Titik P sentiasa berjarak sama dari garis lurus AB dan CD. Bina locus bagi titik P. So sebenarnya kat sini kita boleh nampak dia ada berapa? Rasa-rasa locus nombor berapa ni? Keyword dia locus nombor berapa? Dia adalah locus nombor 5. 5 ke? Saya tak nampak 3 garis pun. Okay, so sebenarnya dia locus nombor 2. Tapi, saya cakap tak ada garis kan kat sini. Dia cakap soalan dia balik. Macam pening sikit sebab dia dah tanda. Okay, so macam ni kan. So dia sebenarnya locus nombor 4. Locus yang ada 2 garisan. Dia tak kira bersilang ni. Dia locus nombor 4. Hantar pun jawapan ni mana. Okay. So mula-mula kita tahu dulu mana garisan dia. CD dan juga AB. So kita boleh buat A satu garis, B satu garis, D satu garis, C satu garis. Ini daripada A, saya buat huruf kat sini A, B, C, D. Okay. So kita akan dapat macam ini. 1. Tapi tak habis lagi. Sebab kita ada, nampak, saya ingat pula garisan saya ni. Anggaplah kena tengah-tengah ni ya. Okay. So tak habis lagi. Sebab kita ada D dengan B tak bertemu lagi. So tanda pula D, C, B, A. So ini adalah D dengan B. Ini adalah C dengan A. Lepas tu buat satu garisan macam ni. So dia akan ada 2 locus P. Nampak dia bergerak. Locus P. So dia bukannya kategori yang kelima lagi. Sebab kalau 5 dia akan ada 3 huruf je. Tapi yang ini dia kategori locus yang keempat, which is locus 2 garisan. Sebab kat sini dia memang cakap garis lurus AB dan CD. So ada 2 garisan. Dia belum lagi locus yang kelima. Okay, dapat tak? Boleh faham tak?
orang. Kena tengok ayat dia betul-betul. Kalau dia nak cakap lokus yang kelima, lokus yang titik bersilang, garis bersilang tu, dia akan sebut 3 huruf. Selagi dia tak sebut 3 huruf, maksudnya bukan lagi lah lokus yang kelima tu. Mungkin awak buat dapat jawapan yang sama tu kiranya rezeki lah cerita dia. Tapi saya pelik juga awak silang kat mana? Tak ada 3 huruf lagi. Macam tu. Okay, ada soalan tak nak tanya? Okay, nombor 2. Iman baru hantar. Saudara saya sekarang ni brutal sikit. Pakai pen pula budak Iman ni. Okey, dalam mat, lukis-lukis jangan pakai pen ya. Diharamkan pakai pen ya. Kenapa? Bila lukis, confirm ada salah. So, kalau pakai pen, macam mana nak betulkan? Tengok berdikit-dikit paper macam ni. Tak boleh Jangan pakai pen. Pakai pensel je. Tak payah gatal pakai pen. Okey, so ni Iman punya jawapan. Tiba-tiba dia tahu buat kan? Saya tak tahulah. Harap-harapnya dia tak tengok belakang. Okey. So, rajah di bawah menunjukkan titik C dan D. So, kat situ ada titik C dengan D. So, titik H sentiasa bergerak sama dari titik C dan D. Perihal lokus bagi titik H. Seterusnya bina lokus bagi titik H. Okey. Soalan saya. Nombor 2 ni lokus nombor berapa? Keyword dia lokus nombor berapa? Cepat 3 minit lagi. Yes, lokus nombor 2 iaitu 2 titik. So, kalau 2 titik, kita akan tanda atas 1, bawah 1. Ini daripada C lah, warna merah. Okay, lepas daripada D. Atas 1, bawah 1. And then kita buat garisan. So, ini adalah lokus H. Perlu ke buat macam Iman buat ni, ada titik-titik ni? Jawapannya tak perlu. Terus buat saja lokus. Ini jawapan belakang ni macam ni. Saya tak ajar buat macam ni. Tak payah sibuk nak garis sama ke benda, tak payah. Terus je buat lokus tu tanda. Confirm betul juga, sama je. Ni jawapan belakang cerita dia. Bukan macam ni Kalau jawapan macam ni, saya mungkin terima dalam periksa. Tapi kalau saya tak pernah ajar dalam kelas, saya rasa saya macam meragui. So tolonglah macam ni saja. Tanda, terus buat jawapan. Tak payah nak titik-titik-titik, nak buat 90 darjah, buat sama dengan, tak payah. Saya kejar masa cikgu, lepas tu cikgu kick saya pula. Yelah, kick lah. Sebab awak tu tak jawab soalan saya. 20 minit saya bagi masa untuk jawab. That's your problem. Alright. So, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, sebelum saya tinggalkan ke orang ni, kelakarlah cakap dengan korang. Okay, so saya nak cuba korang buat soalan nombor 6 dan 7. 6 dan 7. Membuat nombor 6 dan 7. Okay, ada soalan? Ya, 6 dengan 7 je. Okay, soalan lagi nak tanya? Tak ada. So, senang kan topik loveless ni kan? So, harapnya boleh ingat sampai SPM. Okay? Tak ada soalan beres semua. Okay, so next class saya akan sediakan satu exercise lah. Saya akan hantar file tu, korang kena print and then buat local. So, kalau dapat buat latihan tu dengan bagus, baik, bla bla bla, tak ada masalah. Minggu depan sekali lagi tu, kita boleh back kepada topik-topik yang kurang faham. Okay? So, itu saja kelas kita untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.
Most welcome. Good night.